Assalamualaikum. Kita sambung dengan mutasi. So, mutasi kita sudah belajar sebelum ini. Dia adalah satu proses yang menyebabkan perubahan spontan pada gen ataupun kromosom kita. Okay. Kalau kita mau faham topik ini, kita kena kenal pasti 3 istilah yang berbeza. Itu mutasi, mutagen, dan juga mutant. Mutasi ni dia satu proses. Mutagen ini pula dia adalah punca yang menyebabkan mutasi tadi. Dan bila berlaku mutasi, dia akan hasilkan produk yang kita panggil sebagai mutant. So, mutant ini boleh datang dalam beberapa bentuk. Sama ada dia adalah gene mutant, cell mutant, organelle mutant, dan juga individu mutant. Maksudnya, gen, sel, organelle dan juga individu ini, dia tidak sama dengan gen ataupun sel, organelle, individu yang asal itu. Dia sudah berubah sebab dia punya kromosom, dia punya gen sudah berubah, tidak seperti yang asal. Individu mutant ni sebenarnya kita banyak nampak dalam filem lah, cerita-cerita fiction macam Wolverine. Wolverine yang dalam X-Men tu ataupun Ninja Turtle, diorang panggil mutant. So kita fahami 3 istilah yang berbeza ini. Mutagen menyebabkan berlakunya proses mutasi pada gen ataupun kromosom, dan bila berlakunya mutasi, dia akan hasilkan mutant. Ini perkaitan antara 3 istilah ini. Okay, ada 3 jenis mutagen. Agen fizikal, agen kimia, agen biologi. Agen fizikal yang pertama iaitu sinar ultraungu ataupun sinar UV ini kita boleh jumpa dia di dalam sinar matahari. So itu kita dinasihatkan untuk pakai sunscreen apabila keluar rumah supaya tidak terdedah dengan bahaya sinar UV. Pasal sinar UV ini, pendedahan sinar UV yang berterusan dan berlebihan boleh menyebabkan mutasi pada sel kulit kita. Agen fizikal yang kedua iaitu sinar pengayonan yang terdapat dalam sinar X. Bila kita pergi X-ray tulang yang retak ke X-ray badan kita kan, kita sebenarnya terdedah dengan sinar pengayonan. Sebab itu kita bukan suka hati mahu pergi X-ray. Ada masa lapang X-ray, ada masa lapang X-ray. Tidak bolehlah begitu sebab pendedahan kepada sinar pengayonan yang berterusan dan berlebihan boleh menyebabkan proses mutasi. Okey, kita ada pula jenis mutagen seterusnya iaitu agen kimia. Agen kimia yang pertama seperti karsinogen ini adalah bahan-bahan yang boleh menyebabkan penyakit kanser. Bahan pengawet ini terdapat dalam makanan. Formaldehyde ini terdapat dalam banyak barangan-barangan rumah, contohnya seperti gam, untuk yang gam kayu, plywood dan sebagainya, serta benzina. So, bahan-bahan ini sebenarnya banyak yang boleh menyebabkan penyakit kanser. Okey. Agen biologi yang agen biologi adalah jenis mutagen yang terakhir ya. Kita ada virus dan juga bakteria yang bila dia masuk dalam badan kita, dia boleh menyebabkan berlakunya mutasi. Sebenarnya virus itu sendiri pun boleh bermutasi macam yang kita hadapi sekarang ni kan, virus coronavirus COVID-19 ni. So dia orang kata ada strain yang baru pasal virus itu sendiri pun boleh bermutasi. Okey, kita tengok untuk mutasi gen. Mutasi gen. Ini adalah contoh macam mana berlakunya mutasi gen. Maksudnya perubahan spontan yang berlaku dalam gen. Kita ada 3 proses yang mungkin berlaku. Ini adalah dia punya original sequence, maksudnya ini adalah yang asalnya. Asalnya T, A, A, C, T, G, C, A, G, G, T. Contohlah ya. Okay. Kita kena tahu base dalam asid amino ni, dalam nukleotida dia, base ni, dia kena partner dengan benda yang sama. Iaitu A partner dengan T. Adenine dengan thymine. Sitosin partner dengan G, ATCG. So maksudnya kalau di sini T, atas ini
dan dia kena, apa orang kata tu, compatible ya. So atas ni adalah A partnernya. Dan dia kena datang dalam pairing ya. So ini adalah kita punya T. Begitu. So ini T. Ini yang betul lah. Kalau C di bawah ni, dan kita akan ikut dia punya tapak ni. Kalau begini, apa orang kata ni, dia punya tapak bawah ni melengkung. So atas ni pun dia punya tapak aktif itu pun kita kasih dia compatible, macam kunci. Okay, so ini pula, sebab ini T, so sini ada A. So ini, so dia ke dalam begitu, so sini adalah C dan seterusnya. So dia pairing. Okay, apa yang berlaku dalam mutasi gene? Dia yang pertama, dia mungkin boleh berlaku base substitution ataupun penggantian base. So asalnya tadi T. Tapi T ini sudah digantikan dengan C. So ini tidak sama sudah dengan yang asal. So asal tadi T, thymine digantikan dengan sitosin tadi. So bila pairing dia bukan lagi A, so di sini dia akan pair dengan G. Begitu. So ini adalah penggantian base. Base asal digantikan dengan base yang baru. Seterusnya adalah base addition ataupun dalam buku teks kita gunakan istilah sisipan base. Addition means penambahan. So sebelum ini kita cuma ada tengok sequence yang asal ya. A, C, T, G. A, C sepatutnya T, G. Tetapi ada penambahan base yang baru di sini, iaitu sitosin. So, partnernya di sini akan ada tambah juga di atasnya G. Jangan salah faham ya, biarpun contoh ini cuma tunjukkan C dengan G saja, dia boleh berlaku dengan base yang lain juga. Boleh pairing dengan A ke, boleh pairing dengan, boleh letak A ke, T ke di situ, ikut soalan lah. And then base deletion ataupun kita punya bahasa Melayu kita sebut pelenyapan base. Maksudnya kita padam. Ada yang dibuang daripada situ. Iaitu asalnya kita ada CTG. Tetapi bila berlaku mutasi, tiba-tiba dia punya T ini disingkirkan. So, dia tinggallah ACG. So, T itu sudah dibuang. So, apa yang akan terjadi bila tiga-tiga proses ni berlaku ataupun salah satu proses ni berlaku? Kita akan dapat gene. Kenapakah tulisan itu? Gene mutant. Gene yang tidak sama dengan yang asalnya tadi. So, gene mutant ini boleh menyebabkan beberapa penyakit seperti anemia sel sabit, albinism itu yang dia tu orang Melayu tapi rupanya macam orang putih. Bukan semata-mata dia warna rambut tapi memang semula jadi warna rambutnya begitu, kulitnya begitu, warna matanya begitu dan sebagainya. Dan ada juga jenis contoh penyakit lain seperti thalassemia dan hemofilia yang kita sudah belajar sebelum ini, dalam bab yang sebelum ini. Okay, ini adalah mutasi gen. Kita pergi pula kepada mutasi kromosom. Mutasi kromosom yang menyebabkan penyakit seperti sindrom Down, sindrom Turner, sindrom Klinefelter dan sebagainya. Okey, yang pertama kita ada deletion ataupun pelenyapan. Okay, kita tengok dia sebenarnya banding yang asal dengan yang produk ya selepas mutasi. Ini asal, ini adalah dia punya mutant. Okey, asalnya dia panjang macam ini. Tapi tiba-tiba dia padam, jadi dia punya kromosom memendek. Kalau duplication pula, penggandaan, asalnya seperti ini sahaja. Tetapi ada fragment dia, ada bahagian itu, yang ini digandakan. So, kromosom itu menjadi lebih panjang daripada asalnya. So, ini adalah kromosom yang mutant tadi. Inversion maksudnya dia terbalik. Penyongsangan. Penyongsangan. Malaysia, dalam bahasa Melayu kita panggil penyongsangan. So, contohlah kan, di sini base dia A, patutnya di sini pula G. Contohlah. Tetapi, bila berlaku proses mutasi, tiba-tiba di atas sini jadi G, sini A.
Okay. Insertion pula adalah penambahan. Penambahan maksudnya dia tadi duplicate ni dia gandakan benda yang sama. Ini sama ni digandakan, dia jadi 2. Kalau insertion, base yang baru masuk. Dia baru masuk, ditambahkan kepada kromosom, so hasilkan kromosom mutant. Translocation pula, translocation adalah apabila sebahagian daripada kromosom tu putus, tapi kemudian dia sambung pula dengan yang lain. So apapun yang berlaku, mutasi dalam kromosom ini, dia akan hasilkan kromosom dengan kombinasi apa orang kata, gene dia tu, kombinasi yang baharu. So kromosom tu sudah jadi macam orang kata mutant lah, yang menyebabkan beberapa penyakit-penyakit tertentu. Okay, setakat ni itu sahaja.